نبينا وشفينا ورسولنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الكريم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والشهداء وأولياء الله الصالحين شهدوا بالله بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا بالكتاب، اللهم علمنا بالحكمة، اللهم افتح علينا الكتب العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati dan dikasihi Dr. Imam Dr. Bilal, Gurusi Menteri bersama-sama dengan ahli jawatan kuasanya. Yang saya hormati Pak Pengurus Pemda Sekemas, Dr. Hadi, Dr. Hajar, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, marilah kita bersama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dan kita dapat laksanakan dengan sempurna. Dan insyaAllah tuan-tuan dalam beberapa masa yang ada ini kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita akan mendapatkan jalan yang sebesar-besarnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun berada di malam tak saya kalau kita menurut kiraan ru'yah sebenarnya semalam lah maksud kita lihat bulan semalam dan 27 jam. Tetapi kalau kita mengikut kisah tuan-tuan, malam ini adalah malam dipanggil Isra' Mi'raj, satu malam yang sangat besar maknanya bagi kita umat Islam, satu umat Nabi Muhammad secara khususnya, di mana seperti mana kita maklum pada malam ini adalah pertemuan solat yang diperuntukkan kepada kita sehingga hari kiamat adalah bermula daripada malam 27 jam. Walaupun sebelum itu tuan-tuan, sebelum kita diperuntukkan di bawah waktu sehari semalam tuan-tuan, di dalam hadis dikatakan bahawa sebelum itu Rasulullah SAW solat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Jadi saya ada kesempatan sikit tuan-tuan, walaupun saya secara khusus mengenai satu sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, inna fi Rajab yawman wa laylatun insana man sama zalika al-yawm wa qama tilka al-layla kana lahu min ajrika man sama bi sanah wa qama layaliha wa hiya bi salasatin ya baqaimu min rajabin. Saya petik daripada kita Al-Buniyah tuan-tuan adalah karya Sayyidul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailan Al-Jani radhiyallahu anhu. Maksudnya tuan-tuan pada sabda Rasulullah SAW ini tuan-tuan, iaitu sesungguhnya Rasulullah sabda sesungguhnya di dalam bulan Rajab itu ada satu malam, iaitu barang siapa berpuasa pada hari tersebut dan melakukan qiyamul lail pada malam tersebut, maka baginya mendapat pahala berpuasa 100 tahun. Ini satu hadis yang terpetik daripada kitab Al-Buniyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata
Dan pahala qiyamul lail pada malam harinya, hari dan malam tersebut adalah untuk hari dan malam di mana masih tersisa 3 hari dari Rajab. Maksudnya dalam hadis ini tuan-tuan adalah iaitu hari dan malam 27 Rajab. Tuan-tuan, kalau kita mengikut ikhraan hisab kita banyaklah Malaysia seharusnya kita banyak berisap lah. Walaupun kita boleh 2 kaedah, iaitu ru'yah, melihat hilal anak bulan, keduanya melalui hisab. Maka kita lepaskan peluang tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kita berpuasa esok hari dan kita qiyamul lail pada malam ini, ganjarannya seperti mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, iaitu mendapat pahala berpuasa 100 tahun, insyaAllah. Dan insyaAllah di akhir nanti kuliah saya akan bacakan doa 27 Rajab. InsyaAllah pada akhir kuliah nanti. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan tuan-tuan perkongsian ilmu kita di dalam bab tawassul, di mana pada hari ini saya akan kongsikan mengenai tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud sini tuan-tuan itu, bolehkah kita bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada baginda ketika hidupnya atau selepas wafatnya. Jadi justru itu tuan-tuan, maka ulama-ulama membahaskan perkara ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Nisa ayat 64, yaitu yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Okey, maksudnya tuan-tuan, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita yang bermaksud, dan kalau mereka ketika menghina diri mereka, maknanya melakukan dosa dan sebagainya, maksiat, iaitu melakukan kezaliman ke atas mereka, menghina diri mereka, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Dalam Al-Quran menjelaskan fastaghfirullah, maka mereka ni mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfara lahumur rasul, dan juga memohon ampun untuk mereka, maka lawajadullaha tawwabar rahim, maka kamu akan dapati pada waktu itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menerima taubat dan sangat-sangat mengasihani. Jadi justru itu tuan-tuan, daripada dalil ini menjelaskan kepada kita bahawa tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih hidup dan selepas kewafatannya adalah sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu dibolehkan. Bahkan tuan-tuan, satu kisah dipanggil kisah Imam Utbi. Imam Utbi, di mana di dalam kisah ini tuan-tuan, iaitu satu ketika Imam Utbi ini menceritakan satu ketika dia kata dia duduk-duduk di samping kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Utbi ini tuan-tuan, atau nama sebenarnya Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Muawiyah. Jadi satu ketika ni tuan, Imam Utbi tengah duduk di sisi kuburnya baginda Rasulullah SAW, maka datang seorang Arabi pada waktu itu. Orang Arabi ni tuan-tuan maksudnya orang dusun, orang kampung kan. Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dia mengucapkan salam, dia katanya, salam sejahtera ke atasmu, assalamu alaika ya Rasulullah. Maksudnya salam sejahtera ke atasmu wahai Rasulullah. Kemudian kita, aku mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kemudian Al-Arabi tadi, orang Arab dusun tadi berkata begitu, dan kalaulah mereka membaca ayat ini,
ketika mengenai diri mereka sendiri dan membuat dosa dan kesalahan yang kepadamu wahai Nabi SAW, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah SAW juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dari Allah Maha Mengasihi. Dan dia kata apa? Dan aku mendatangimu ya Rasulullah dalam keadaan memohon keampunan daripada segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Ini yang diucapkan oleh Arabi tadi ketika berada di samping di sisi makam atau kuburnya baginda Rasulullah SAW dan disaksikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Lantas pada waktu itu tuan-tuan, dia juga melantunkan syair. Ini memang orang tuan-tuan. Dia melantung syair di sisi makam Rasulullah. Apa dia? Iaitu ya khaira man tufinat bil qa'i a'zamahu wa qala min tibihinna al-qa'u wal akimu nafsil fida'a bi qabrin anta sakuruhu fihi al-'afahu wa fihi al-judu wal karamu. Ni ada 4 bait atau 4 baris syair ni. Orang ni hebatnya kerana berdoa seperti bersyair. Apa maksudnya tu? Ya khairan ma tufinat bil qa'i azamu, wahai manusia terbaik bersemadi dalam bumi jasadnya. Kata Arabi tadi. Faqala min tibihinna al-qa'u wal akimu, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Nafsil fida'a li qabrin anta sakunuhu, jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau menghuninya wahai Rasulullah. Fihi al-'afahu wa fihi al-judu wal karamu, dalamnya ada pribadi yang suci, pemurah lagi mulia. Lalu Al-Imam Qurtubi tuan-tuan meneruskan ceritanya. Kemudian dia berbalik meninggalkan tadi orang dusta tadi, Arabi tadi meninggalkan makam Nabi SAW. Dan Imam Qurtubi menceritakan tiba-tiba kata mata aku mengantuk. Lalu aku bermimpi melihat Nabi SAW di dalam tidurku, dan baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Qurtubi, dalam mimpi sebut. Kata Rasulullah kepada Imam, wahai Qurtubi, segera pergi berjumpa Arabi itu dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampunkannya. Ini satu kisah yang sangat sangat menjelas, menunjukkan kepada kita di mana Imam menceritakan seorang Arabi yang bertawassul, berdoa memohon keampunan kepada Allah, iaitu dengan perantaraan dengan bertawassul kepada baginda Rasulullah SAW setelah wafatnya. Dah wafat dah. Bahkan tuan-tuan, cerita ini ataupun kisah Qurtubi ini dirakamkan di banyak kitab, antaranya tuan-tuan di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang atau telah disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan juga di dalam kitab Al-Idhahah, yang mana beliau memuji ucapan Arabi tersebut dan menganjurkan tuan-tuan agar ianya diamalkan ketika kita berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Itu kalau kita pergi orang ziarah makam Nabi, ini antara kata Nawawi disebutkan kita Al-Azkar, antara doa ataupun syair yang perlu kita baca selepas kita memberi salam kepada Rasulullah. Itu Assalamualaikum ya Rasulullah, beri salam dahulu. Dan bahkan tuan-tuan di dalam kitab Al-Azkar ini ditambah lagi dengan 4 baris syair, iaitu apa dia? Iaitu anta syafi'ul ladzi turja syafa'atu, engkaulah pemberi syafaat yang diharapkan syafaatnya, ala sirati idza ma zalatil qadam, ketika tergelincir segala kaki ketika melintas sirat. Ini antaranya lah yang kita takut-takut tuan-tuan. Sebab itu di dalam kitab Hidayatus Salikin dijelaskan tuan-tuan di situ, antaranya ialah ulama-ulama terdahulu dikrit setiap kali kita membasuh anggota wuduk itu,
kita di samping itu di dalam hati kita selipkan dengan doa-doa yang tertentu. Antaranya ketika basuh kaki tuan, kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kaki kita ini agar mudah untuk meniti titian sirat. Di pada waktu itu adalah waktu yang sangat detail. Kalau kita fail lah tuan, titian sirat ini selepas kita ditimpa perhisaban kita. Kemudian kata Imam Nawawi, wa sahibaka fala ansahuma abada. Dan dua sahabatmu, siapa dia tuan yang berdamping dengan Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sekali-kali tidak aku lupa. Itu adab kita tuan. Sebab di sisi makam Rasulullah ada dua makam sahabat yang sangat hebat, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Minni salamu alaikum ma jaral qalamu. Dariku ucapan salam kepada kamu sebanyak tulisan qalam. Disebutkan dalam Al-Azkar. Kita Al-Azkar tuan, ini adalah tambahan daripada syair yang dibaca oleh Arabi tadi, orang dusun tadi, maka disebutkan ditambah lagi kata Imam Nawawi dengan 4 lagi bait ini. Jadi kalau kita ada peluang tuan-tuan untuk menziarahi makam Rasulullah SAW, maka ini adalah antara doa agama yang kita boleh baca di makam baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan tuan-tuan, kisah Utbi ini sangat masyhur tuan-tuan. Banyak kitab-kitab yang menyebutkan, yang menukilkan kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Antaranya Syekh As-Samhudi Al-Madani, kemudian Imam Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Al-Asakir pun sebutkan dalam kitab At-Tarikh, dan tadi Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Maka jelas menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan tuan-tuan, kalau kita biasa dengar kisah seorang buta di kalangan sahabat Nabi yang meminta kepada Nabi akan mendoakan dia supaya mereka dapat melihat kembali. Ini satu kisah yang sangat baik. Kisah tawassulnya seorang sahabat yang buta dengan Nabi. Seperti mana dibaca, diajak oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma inni as'aluka wa tawajjuh ilaika doa dia iaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah ya Muhammad ya nabiyyur rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liqdiyani Allahumma fashafi'u fiyya wa syafi'ni fi nafsi wa qabal du'ai wa qadi hajati. Ini adalah doa yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat yang mana pada waktu itu dia meminta Nabi agar mendoakan dia agar melihat kembali. Sebab itu maka ulama-ulama hadis tuan-tuan membahaskan tentang kisah ini tuan-tuan, iaitu ketika diajar ni tuan-tuan, sahabat ni tidak membaca doa ini di hadapan Nabi. Tak. Pada waktu itu selepas diajar oleh Nabi, maka sahabat ini diceritakan dia pergi berwudu dan berdoa. Maksudnya dia berdoa dan dia lepas wudu dia berdoa seperti mana yang diajar oleh Nabi, doa yang saya baca tadi. Dan setelah dia berdoa tuan-tuan, maka dengan izin Allah SWT, maka penglihatannya kembali. Sebab apa tuan-tuan? Segi adabnya tuan-tuan, iaitu kalau kita di hadapan Rasulullah, kita tidak boleh sebut ya Muhammad. Tak boleh. Sebab itu di dalam doa kita disebut ya Muhammad, kata suan. Ya Nabiyyur Rahmah, wahai Muhammad. Sebab itu dalil ini ataupun doa ini menunjukkan kata lelaki buta ini bertawassul tidak di hadapan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia mengatakan wahai Muhammad. Maknanya kalau bukan di hadapan baginda. Kenapa? Kerana sabit tuan-tuan penegahan menyeru nama Nabi di hadapan Nabi, seperti ayat dalam ayat la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Maksudnya janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Tak boleh.
Tak boleh panggil nama. Ya Muhammad, ta'al contoh. Tak boleh di hadapan Nabi. Bila kadang-kadang kita segi ada apa contoh kalau kita nak menyeru orang, kadang-kadang kita himbuan contoh itu segi adab kita. Sebab kalau ada larangan mengatakan bahawa tidak dibolehkan kalau di hadapan Nabi. Jadi ini satu kisah yang masyhur juga tuan-tuan. Kisah ini adalah doa yang mana kalau kita tuan-tuan sebelum kita berdoa adalah baik kalau kita bertawassul dengan doa ini. Barulah kita sebut hajat kita satu. Ini doa tawassul. Begitu juga tuan-tuan dikisahkan tentang bertawassul dengan Nabi. Bukan sahabat Rasulullah SAW, bahkan tuan-tuan dikisahkan bahawa Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan Nabi SAW sedangkan Nabi pada waktu itu belum lagi diciptakan. Ini sebuah hadis. Seperti satu hadis contoh yang oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis ini tuan-tuan ada daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Maka dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, dia kata lamma tarafa Adamul khati'ah. Iaitu diceritakan Rasulullah menceritakan ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran, iaitu melanggar perintah Allah pada waktu itu agar tidak memakan buah yang berada satu pohon di syurga itu. Maka pada waktu itu Nabi Adam berkata, qala as'aluka bihaqqi Muhammad. Kata Nabi Adam, aku mohon kepada engkau ya Allah atas haknya Muhammad, lamma ghufirtu li. Agar itu wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuniku. Kata Nabi Adam. Faqala Allah, maka Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Bagaimana kau tahu Rasulullah ni Muhammad ni sedangkan aku belum mencipta dia? Dia tanya Nabi Adam. Pada sebab waktu itu Nabi Adam memohon ampun dengan Allah dengan hak Muhammad Rasulullah SAW. Maka Allah bertanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu. Bagaimana kau tahu sedangkan aku tak ciptakan dia? Maka dijawab dengan qala ya Rabb, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadika. Iaitu ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan ketika engkau meniupkan roh kepada aku, kata Nabi Adam, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepadaku, kata Nabi Adam. Rafa'tu ra'si fara'aitu ala kawaibil arsi maktuban, dan aku telah melihat, wahai Tuhanku, di tiang-tiang aras itu, di tiang-tiang aras, yaitu di tiang-tiang aras, maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku lihat ketika aku meniupkan menciptakan aku, dan ketika selepas kau meniupkan roh kepadaku, maka aku angkat kepala dan aku melihat pada waktu itu di tiang-tiang aras pun tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fa'alimtu lam tudif ila ismika illa haqqul khalqi. Dan pada waktu itu ya Allah, aku tahu tidaklah ada orang yang namanya disandarkan kepada kau kecuali kau sangat cinta kepada dia. Jadi sama untuk kisah ini. Allah sedap. Baik.
Tuan-tuan hadirin hadirat Allah SWT, maka sesambung pada hadis dari Ibnu Umar tuan-tuan, itu di mana kisah Nabi Adam AS yang bertawassul dengan hak Rasulullah SAW ketika memohon keampunan daripada Allah SWT bila melakukan pelanggaran. Maka disebutkan di sini, di situ kalau begitu Rasulullah SAW kata, fara'aitu 'ala al-kawam bil 'arsy maktuban. Ini pada waktu itu dia kata, aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu. Maka ketika itu aku tahu, kata lam tudif ila ismika, tidak ada orang yang disandarkan namanya kepada namamu ya Allah illa ahabbul khalqi, kecuali dia adalah salah satu makhluk yang sangat-sangat engkau cintai. Kata Nabi Adam kepada Allah SWT. Faqala Allah, maka Allah telah bersabda, berkata, sadaqta ya Adam, kamu benar wahai Adam, innahu lahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Kata Allah kepada Nabi Adam, ud'uni bihaqqi faqad ghafartu lak. Maka Allah bersabda lagi, kata, berdoalah kepadaku dengan haknya Rasulullah SAW, faqad ghafartu lak, maka aku telah ampunkan dosa engkau. Dan Allah bersabda lagi, walaula Muhammadan ma khalaqtuka, dan kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad SAW, nescaya aku tidak akan menciptakan engkau wahai Nabi Adam. Ini hadis ini tuan-tuan adalah hadis yang disebutkan oleh riwayat Tabrani, disebutkan oleh Al-Hakim, banyak dalam hadis. Begitu juga Ad-Dailami, Syekh Abu Nu'aim Al-Asbahani menyebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Begitu juga disebutkan Ibnu Hajar Al-Haisami dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Maknanya kisah hadis ini adalah banyak disebutkan dalam kitab-kitab yang muktabar. Bahkan tuan-tuan, Syekh Ibn Taymiyah sendiri yang merupakan tempat rujukan bagi mereka yang beraliran Salafi, orang-orang yang merupakan ikut Muhammad bin Wahab, kata, menyatakan, dia kata, dua hadis yang dijadikan sebagai bukti kebenaran tawassul Nabi Adam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun menerima bahawa sesungguhnya bertawassul dengan orang yang tidak ada. Bukan sekat tu, Nabi Adam ni bertawassul dengan Rasulullah ketika Nabi Muhammad belum lagi diciptakan. Dan sahabat Nabi yang muda tadi bertawassul dengan Nabi Muhammad ketika Rasulullah setelah wafatnya. Belum diciptakan Nabi Adam bertawassul. Kemudian selepas Rasulullah wafat adalah kisah sahabat tadi yang mana sahabat tadi dan kisah ini Ibnu Utubi, Imam Al-Utubi. Jadi jelas menunjukkan kepada kita tuan, kebanyakan ulama antaranya Syekh Munawwir Sya'rawi rahimahullah yang telah wafat pada tahun 2005, di dalam Fatwa Kubra memberi fatwa mengatakan bolehnya bertawassul dengan Nabi dan orang yang salih. Begitu juga dengan ulama yang hebat juga, itu Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam tulisannya Maqamul Khaliq wal Maqamul Makhluq, ketika menjelaskan bolehnya berwasitah, iaitu bertawassul, mengambil perantaraan dan tawassul. Jadi tuan-tuan, justru itu tuan-tuan yang menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya bertawassul dengan Rasulullah SAW, sama ada ketika baginda masa hidup ataupun selepas kewafatannya, adalah sesuatu yang dimubahkan, dibolehkan. Bahkan ada ulama-ulama mengatakan bahkan adalah sesuatu yang disunahkan atau dianjurkan. Saya secara pribadi sendiri tuan memang kerana sehari dan tidak sekali saya akan bertawassul dalam doa-doa yang khusus. Contohnya kita tak khusus doa, ada doa tu kita memang nak sangat, maka kita adalah bertawassul adalah ada satu yang dikatakan pada waktu itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serasa setakat ini dulu tuan-tuan perkongsian ilmu kita, dan saya akhirilah dengan kita sama-sama sebelum kita tunaikan solat fardu isya ini. Tuan-tuan bolehlah mengaminkan sebab saya akan bacakan doa 27 rakaat. Allahumma astajib lakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لمشاهدة الأسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت بي ليلة 27 أن ترحم قلبنا الحزين وتجيب دعوتنا وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir berkatuan, marilah kita sama-sama untuk majlis ilmu fikih ini dengan baca atas dan kifayah dan surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi